Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi pada Aqidatuhu fi sifatillahi Azza wa Jal. Aqidah Imam Asy-Syafi'i pada mengisbatkan sifat Allah Azza wa Jal. Perbahasan kita sifat yang ke-11 ataupun dalam buku ni dia buat huruf iaitu K, iaitu pada muka surat 444. Sifat yang ke-11 ini ialah sifat al-ilm. Al-ilm dengan maksud ilmu Allah Azza wa Jalla, pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Kita dah sebut beberapa perkara daripada sifat yang ke-11 ni. Sambungan kita terakhir ialah muka surat 446, iaitu dalil daripada hadis nak tunjuk sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jalla. Sebelum daripada tu penulis dia datangkan juga satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, iaitu hadis yang Nabi sebut mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci kepada benda-benda ghaib itu ada 5, tidak diketahui padanya melainkan Allah Azza wa Jalla. Kita dah sebut yang tu. Sekarang ni kita nak tengok dalil yang kedua daripada hadis muka surat 446, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kata dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil amri kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Yaqulu lana idha hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi al-fariidah. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه بعينه الذي يريد خيرا لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم إنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان thumma ardini bih. Maksud dia, kata Jabir, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah pada setiap urusan.
Istikharah sini ialah minta petunjuk dengan kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jal bila mana kita menghadapi kekeliruan dalam memilih pada satu-satu perkara. Apa saja urusan, hatta pada urusan pemilihan yang paling ringkas. Maknanya nak urusan dalam pemilihan, nak beli makanan dekat mana, nak beli barang yang mana, satu benda yang sama tapi nak pilih daripada jenama ni ke, nak pilih daripada kedai ni ke, sampailah kepada yang lebih besar sekali, iaitu pada bab kenegaraan, pada bab jodoh, rumah tangga, tempat kerja. Apa saja benda yang kita berhadapan dengan pemilihan. Kata Jabir, Nabi ajar pada kami waktu keliru nak pilih yang mana satu, buat benda ni, sebagaimana ia mengajarkan kepada kami surah daripada Al-Quran. Cara Nabi ajar kaifiat untuk doa istikharah dan salat istikharah ni macam Nabi ajar pada kami Al-Quran. Maknanya bagaimana telitinya pengajaran terhadap Al-Quran, diberi penekanan pada sebutan yang betul, diberi penekanan pada hukum hakam tajwidnya, memahami maksudnya dengan baik. Begitulah juga pada doa istikharah dan kaifiat salatnya. Sebab apa? Sebab memang kita dalam hidup ni memang kita berhadapan dengan pemilihan yang banyak. Sehari berapa kali kita melakukan pemilihan pada beberapa urusan yang banyak dalam hidup ni. Contoh paling mudah, kita memilih untuk makan di mana, makan apa. Semua orang, lelaki dan perempuan. Kalau orang lelaki mungkin dia pilih nak turun kerja pukul berapa, sebelum dia pergi kerja dia nak pergi ke mana. Kalau orang perempuan di rumah mungkin dia nak pilih dengan bahan masakan yang banyak, dia nak masak apa. Walaupun benda tu tengok macam simple, benda macam ni pun kena minta dengan Tuhan. Ya, hakikatnya kena minta. Kalau anda sedar, anda seorang hamba. Tapi kalau diri tak sedar, dia tak rasa benda ni penting. Tapi hakikatnya, ia sangat penting. Perkara ni sangat penting. Sebab tu Nabi beri penekanan, kena tahu, kena reti buat benda ni. Jadi kita tengok apa lagi yang disebut dalam hadis ni. Kata Jabir, yaqulu lana idza hamma ahadukum. Beliau berkata kepada kami, iaitu Rasulullah berkata kepada para sahabat, idza hamma ahadukum, apabila kamu rungsing, keliru pada satu-satu urusan, bil amri, falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah. Lakukanlah salat sebanyak 2 rakaat, yang mana salat ini bukan salat fardu, salat sunat lah. Sebahagian para ulama menamakan dengan salat sunat istikharah. Tapi ianya khilaf di kalangan para ulama, adakah ianya salat sunat istikharah ataupun salat sunat umum yang kita nak baca doa istikharah dalam salat tu, ataupun di akhir salat tu. Yang pasti, yang jelas, Nabi tidak menamakan salat ni dengan salat istikharah. Cuma doa tu Nabi namakan dengan doa istikharah. Maknanya salat ini ialah salat sunat mutlak, umum. Bila mana kita ada kekeliruan, nak pilih apa-apa, kita nak ikut apa yang disebut dalam hadis ni, kita pun niat salat sunat kerana Allah Azza wa Jalla. Yang tu paling umum. Walaupun pandangan fuqaha mengatakan kita niat salat sunat istikharah, tak apalah, itu khilaf. Cuma yang tepatnya ialah salat sunat saja. Kemudian Nabi kata, thummal yaqul. Kemudian bila mana dia salat, dia ucapkan dalam salatnya. Dalam salat ni maknanya sama ada dalam sujud, di setiap sujud itu, maknanya ada 4 kali sujud tu. Untuk 2 rakaat ni ada 4 kali sujud. Di setiap sujud tu dibacakan doa istikharah ni sebab minta pada Allah Ta'ala petunjuk untuk pilih satu benda. Ataupun nak baca ketika mana selesai membaca tahiyat, sebelum memberi salam pun boleh baca di situ. Ataupun selesai pada beri salam, lantas berdoa dengan doa ni. 3 tempat tu kita boleh pilih salah satu. Ataupun nak buat semua tempat. Nak buat setiap sujud, nak buat juga pada tahiyat sebelum salam, nak buat juga selepas daripada salam, boleh. Dan itu lebih baik sebab kita lebih lagi menampakkan kita ni menyerahkan urusan tu pada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, bila mana kamu salat, sebutlah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon petunjuk untuk memilih pilihan yang baik menurut pengetahuanmu.
Itu maksud doa. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon supaya ditakdirkan dengan baik, yang baik dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kurniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, sesungguhnya engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui segala sesuatu yang gaib. Nak kait dengan perbahasan kita ni, poin kata Allah Ta'ala tu maha mengetahui, dan pengetahuan Allah Ta'ala itu luas, sempurna terhadap makhluknya, dan segala apa yang ada di dunia ni yang kita tahu dan kita tak tahu ialah pada ayat ini ataupun pada perkataan ini dalam doa ni. Wa anta 'allamul ghuyub, perkataan 'allam ni ialah tahu banyak benda. Itu nak disebutkan kepada Allah Azza wa Jalla. Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra, ya Allah, sesungguhnya jika engkau tahu urusan ini, dalam hadis ini sebut wa yusammihi bi'ainihi alladhi yuridu. Waktu kita baca doa ni kita pun sebut di sini apakah yang kita keliru tu. Cuma timbul persoalan, saya tak reti bahasa Arab, saya nak karang macam mana? Datang dua kerja, satu swasta satu kerajaan, nak sebut macam mana? Kalau tak reti bahasa Arab, baca je doa tu yang wa yusammihi bi'ainihi alladhi yuridu tu tak dibaca. Baca dengan fa in kunta ta'lamu hadzal amra khairan li, sambung terus. Waktu sebut doa ni, waktu baca dekat part tu, kita niat dalam hati dengan betul-betul bulat tawakal pada Allah Ta'ala. Ya Allah, inilah masalah aku. Aku dapat 2 tawaran kerja, ataupun aku dah kerja, sekarang ni aku rasa kerja aku ni tak elok, aku nak berhenti ke nak terus kerja? Waktu tu, waktu membaca tu. Ataupun aku berkenan dengan perempuan ni, kalau ada banyak pilihan, sebut semua pilihan dalam hati. Kalau satu saja cuma tak tahu nak kahwin dulu ke nak bujang lagi, pun macam tu juga, sebut macam tu juga. Apa-apa saja urusan, hatta pada benda yang ringkas. Macam saya sebut tadi, orang perempuan, bawang merah ada, bawang putih ada, bawang Holland ada, nak masak kari ke gulai, pun sebut macam tu. Benda ni kalau kita tengok dia simple, tapi kalau kita boleh buat, keimanan yang baik pada Allah Ta'ala. Maknanya kalau benda simple kita boleh buat, benda besar lagi lah kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kita tengok dalam doa ni, kalau orang yang boleh bahasa Arab, dia boleh sebutlah wa yusammihi bi'ainihi alladhi yuridu. Maknanya di situ Nabi kosongkan untuk kita isi apa hajat kita, apa kekeliruan kita. Tapi kalau kita tak reti bahasa Arab, sebab kita ni orang Melayu, ataupun kita punya kekeliruan tu dia berungkai sangat, dia banyak dan panjang untuk kita sebut satu-satu, kita sebut umum saja. Waktu baca tu sebut umum, tapi waktu meniatkan dalam hati, niatkan masalah kita tu, kekeliruan kita tu. Kita minta pada Allah Ta'ala, fa in kunta ta'lamu hadzal amra khairan li fi dini, ya Allah, sekiranya engkau tahu urusan ini baik untuk agamaku. Pertama sekali dia sebut baik untuk agama. Apa-apa saja yang kita buat, kena jadikan agama sebagai kecenderungan untuk kita buat benda tu. Kita kerja sini, apa kebaikan agama yang kita akan dapat? Kita pilih perempuan ni untuk kahwin, apa kebaikan agama yang akan kita dapat? Ataupun orang perempuan dia nak berkenan dengan orang lelaki ni pun, dia buat benda ni, apakah kebaikan agama yang dia akan dapat pada lelaki ni? Apa-apa saja. Hatta nak beli barang, hatta nak beli benda-benda yang biasa. Keliru nak beli telefon mana kalau orang muda, iPhone ke Samsung, pun doa macam tu. Kalau dia rasa iPhone lebih melalaikan dia, dia ambil Samsung. Kalau dia rasa Samsung lebih melalaikan dia, dia ambil iPhone. Kalau dia rasa dua-dua melalaikan, tak payah kata iPhone, dia akan dapat option yang ketiga lah. Okay. Apa sajalah apa yang dia nak. Okay. Cuma yang penting ialah fi dini, urusan agama dulu. Okay. Wa ma'ashi, ma'ashi maksudnya ialah kehidupan aku. Untuk kehidupan aku elok atau tidak. Wa ma'adi, dan tempat kembali aku, iaitu akhirat. Wa aqibati amri, dan juga dia sebut sini untuk kesudahan
pada diri aku. Aqibati amri ni implikasi yang kita akan dapat, yang kita tak tahu, kita terhijab padanya. Kita nampak pada kesan jangka pendek, tapi Allah Ta'ala lebih tahu kesan jangka panjangnya. Itu maksud aqibati amri. Kemudian dalam doa tu Nabi sebut lagi, faqdurhu li wa yassirhu li. Takdirkanlah ianya untukku, kalau betul benda tu elok. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah ianya untukku. Wa barik li fihi, dan berkatilah padanya untukku. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrul li fi dini. Ya Allah, sekiranya engkau tahu benda yang aku nak buat, benda yang aku nak pilih ni buruk untuk agama aku, wa ma'ashi, dan juga kehidupan aku, wa aqibati amri, dan juga pada kesudahan hidup aku, au qala fi ajili amri wa ajilihi, maksudnya pada kesudahan yang panjang ataupun kesudahan yang singkat. Fasrifni anhu, halanglah perkara tersebut padaku. Waqdurli al khaira haitsu kana, kemudian takdirkanlah aku apa yang baik, apa saja yang sepatutnya jadi padaku. Thumma ardini bihi, dan jadikanlah aku redha untuk menghadapinya atau mengambil pilihan tu. Hadis ni nak tunjuk pada kita, kita kena iktiraf pengetahuan Allah lah yang maha sempurna. Adapun penilaian kita, pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Para ulama sebut sikit beberapa perkara berkaitan dengan salat istikharah ni. Pertama, doa istikharah ni adakah mesti diiringi dengan salat? Yang afdal dia diiringi dengan salat, yang afdal. Tapi kalau masa singkat, contoh pada benda-benda yang biasa, nak pilih makan dekat kedai mana, sementara nak keluar daripada kereta tu kita baca doa ni, waktu duduk dalam kereta tu tak perlu salat, baca je doa ni. Baca je doa ni. Waktu kita berada dalam keadaan yang sukar untuk kita menunaikan salat, ataupun kita dalam keadaan berhadas, susah untuk kita bersuci, kita baca je terus doa ni. Sebab kita tak tahu, ada kadang-kadang pilihan yang datang tiba-tiba, yang kita tak sempat buat preparation. Terus baca doa ni. Perkara seterusnya berkaitan dengan doa istikharah ni ialah apakah tanda jawapan daripada istikharah tu. Yang ni yang ramai orang nak tahu. Ada orang dia kata kena tidur dulu, dapat mimpi, baru dapat beri jawapan terhadap apa yang dia nampak dalam mimpi tu. Maknanya baru dia boleh buat tindakan. Pertama sekali, ianya tidak ditetapkan oleh para ulama. Yang paling jelas kalau kita tengok, lepas daripada kita berdoa ni, apa yang ditunjukkan oleh Nabi ialah Nabi terus memilih apa sahaja yang Nabi nak pilih. Maknanya daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi ni ialah rasa hati yang datang selepas pada berdoa. Kalau kita pilih yang tu, ianya lebih tenang, maka dia akan ambil pilihan tu. Maknanya dia hanya bergantung pada rasa hati kita saja. Cuma rasa hati ni dia akan kuat dengan ibadah yang dibuat oleh orang tu. Rasa hati yang betul. Kalau rasa hati dia tu, kalau dia punya ibadah tu tak kuat, rasa hati dia tak kuat. Sebab tu untuk melazimi baca benda ni, pertama sekali kena baiki ibadah wajib dulu. Baru dia ampuh bacaan ni. Kita kena jadi orang yang betul-betul jaga ibadah wajib kita. Kita jangan jadi orang yang lewat-lewatkan salat. Kita jadi orang yang salat pada waktu yang tepat, tempat yang sempurna, bersama jama'atul muslimin. Kalau orang lelaki lah. Kalau orang perempuan, dia hanya perlu kepada tepat waktu je. Dia tak wajib salat di masjid. Yang penting dia tepat waktu. Jadi orang lelaki dia kena membantu isteri-isteri ni dan juga anak perempuan dia ataupun saudara perempuan dia untuk salat tepat waktu, di mana saja dia berada. Dan orang perempuan pun dia kena bantu suami dia, anak lelaki dia untuk sentiasa salat di masjid, supaya dia akan dapat kekuatan daripada kebergantungan ini. Nak dapat rasa tawakal pada Allah Ta'ala ni, dia memang kena ada sikap benar terhadap semua perintah Allah. Benar ni maksud dia apa? Bila mana datang perintah, terus dia buat. Dia tidak melengahkan. Ini tanda orang benar dengan suruhan Tuhan. Satu orang tu kita boleh lihat dia benar dan tak benar dengan suruhan Tuhan. Bila mana datang suruhan Tuhan, dia terus dahulukan suruhan Tuhan. Dia tak akan dahulukan siapa-siapa pun. Sebab itulah
kayu ukur yang dijadikan oleh Nabi dan para sahabat untuk menjadikan hati kita tu kuat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita jarang semayang, tiba-tiba dengar hadis ni nak buat, biasanya kekuatan jawapan hati kita ataupun rasa hati kita tu tak begitu tepat biasanya. Tapi tak mustahil kalau Tuhan boleh nak tepat kan. Cuma nak katanya orang yang kuat jaga ibadahnya, dia mudahlah buat yang ni. Tapi kalau orang yang memang dia culah, tuan-tuan faham culah kan? Culah ni maknanya tak terlalu ambil berat sangat lah, tak perhati sangat. Ada hari semayang, lapang dia semayang, dia kalut dia qada lain. Ada yang haram lagi tak buat terus, lapang betul baru dia buat. Jadi yang macam ni, dia bacalah istikharah 10,000 kali pun tak ada apa. Ianya memang macam tu, memang kaedah dia macam tu. Memang tak dapat lari. Untuk menjadikan diri kita ni betul-betul kuat tawakal pada Allah Ta'ala, ialah kita kena tengok macam mana kita beriman pada Allah Ta'ala waktu perintah itu datang. Sebab itu kayu ukur dia. Kalau orang yang betul-betul tahu waktu perintah Tuhan ni datang, dia segerakan, maka Allah Ta'ala akan jadikan kekuatan hati dia tu, dia ada connection yang sangat kuat dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada dia lintasan-lintasan yang baik. Sebab tu bila mana satu orang sahabat dia bertanya pada Nabi bila mana dia keliru. Sahabat ni kita kira orang yang kuat buat ibadah lah. Bila mana permasalahan datang pada sahabat, sahabat ni bukan jenis orang culah, jenis orang yang semayang on time. Sebab tu dia boleh jadi sahabat Nabi. Ada satu orang sahabat, hadis ni ada dalam himpunan hadis 40 oleh Imam An-Nawawi. Dia duduk jauh pada Madinah, duduk kawasan Syam. Bila mana ada apa-apa yang dia nak buat di Syam ni, contoh nak pilih makanan, nak berurusan dengan orang, dia selalu akan rasa keliru walaupun dah buat istikharah. Dia balik Madinah, dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak buat? Nabi kata, istafti qalbak, tanya hati kamu. Sekiranya benda yang kamu nak buat itu menyebabkan rasa gundah gulana, ianya dekat pada dosa. Tapi kalau kamu nak buat benda ni, nak berurusan dengan orang ni, ianya senang, mudah, kamu tak rasa syak pada orang tu, maka ia bahagian daripada kebaikan. Itu sahaja petanda yang ditunjuk dalam bab istikharah ni. Adapun pengamalan setengah-setengah orang saleh, dia orang tidur. Sebab mungkin hajat yang ataupun kekeliruan yang dihadapi itu ialah yang tak perlu ambil jawapan segera. Contoh, nak memilih pemimpin. Biasa tarikh pilihan raya keluar awal. Tuan-tuan dah boleh buat 40 hari dah istikharah. Sebelum daripada penamaan calon lagi boleh istikharah dah pun. Nak pilih yang mana, bermula dengan warna partinya kepada calonnya, boleh pilih. Itu boleh pilih awal. Tapi kalau yang jenis nak cepat, contoh nak beli kasut, tak tahu kasut mana, pergi kedai batal, keliru, sandar ke kasut, yang ni perlu pada gerak hati. Ataupun nak beli makanan dekat tempat-tempat yang kita tak jelas, banyak warung ni, warung mana yang rasanya lebih selesa bagi hati. Waktu tu kita perlukan jawapan yang cepat. Tapi kalau benda-benda yang panjang masanya, macam nak kahwin, sebab tu sebahagian orang saleh dia lebih mengambil pilihan untuk tidak tergesa-gesa memberi keputusan. Ambil waktu 3 hari, 4 hari dulu buat, tunggu sampai datang bisyarah. Bisyarah ni ialah isyarat daripada doa istikharah tu lah. Sebab tu ada yang orang kata kena tunggu mimpi dulu. Tapi kalau dia ni jenis tak jaga ibadah dia, tak jaga agama dia, dia akan mimpi mengarut dah. Yang jaga ibadah, dia akan mimpi dengan baik. Jadi ini antara indikator kayu ukur yang perlu diambil kira. Maknanya dalam bab memilih ni, kita kena tengok daripada sejauh mana orang tu melakukan ibadahnya. Kalau dia benar ibadahnya, Allah Ta'ala akan jadikan suara hati dia kuat. Sebab tu Nabi sebut, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati kamu dengan firasat orang beriman. Maknanya cara untuk bagi kuat firasat kita ni ialah dengan beriman, iaitu dengan benar dalam melakukan suruhan Tuhan. Itu je cara dia. Sebab tu orang-orang yang ambil mudah pada benda ni, kita tak boleh pakai gerak hati dia. Sebab gerak hati dia ialah gerak hati yang didorong oleh syahwat dia. Gerak hati dia didorong oleh akal dia, bukan didorong oleh iman dia. Cuma nak sebutnya dalam doa istikharah ni, yang penting sekali, pertama,
mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang sempurna pengetahuan dia. Sebab tu disifatkan dengan Allamul Ghuyub. Yang kedua, dalam apa-apa pemilihan, jadikanlah agama sebagai tempat utama untuk kita jadikan keutamaan. Tuan-tuan nak kerja, tuan-tuan nak kahwin, nak buat apa-apa pun, jadikanlah keutamaan, kecenderungannya ialah pada agama. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tentang pemilihan pasangan. Nabi kata perempuan itu dinikahi pada agamanya, pada nasabnya, pada hartanya, pada keturunan dia apa semua. Cuma Nabi sebut fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka telah menanglah orang yang mendahulukan agama dan beruntunglah dia. Walaupun hadis tu tentang bab pilih pasangan, tapi umumnya Nabi sebut jadikanlah semua urusan hidup ni agama paling utama sekali. Fazfar, menangkan agama itu di mana-mana tempat pun. Sebab tu kalau tuan-tuan nak kerja, kalau tuan-tuan dah ada pemikiran nakkan bayaran gaji yang mahal, maka agama tak akan menang di situ. Agama akan kalah di situ. Saya jumpa banyak orang seperti ini. Dulu waktu duduk di Terengganu, ketika mana beberapa buah syarikat oil and gas di Terengganu, sebab saya duduk di Kemaman ni. Kemaman ni kawasan oil and gas lah. Orang kerja gaji mahal. Okay. Bila beberapa syarikat oil and gas ni, dia menurunkan bayaran gaji kepada pekerja-pekerja yang bekerja di situ. Kerana mungkin penghasilan kurang dapat hasil lah. Okay. Jadi pada waktu tu antara syarikat yang agak terkehadapan, nama syarikat tu Halliburton, sebuah syarikat daripada Singapura. Singapura tak ada minyak, tapi dia buat perkhidmatan menguruskan ataupun cari gali minyak tu. Pada waktu tu ramai orang daripada Petronas sekalipun, sebab di Kemaman ni base yang besarnya lah Petronas lah. Termasuklah yang milik kerajaan negeri pun, KSB nama dia, Kemaman Supply Base. Ramai Epic apa semua ni. Dia orang pilih untuk resign daripada syarikat lama pergi ke Halliburton. Halliburton ni gaji dia sehari 500 USD sehari. Mahal tu. Ramai minat. Okay. Ada sebahagian besar yang pergi. Sebab saya pun kuliah di sebahagian tempat-tempat oil and gas tu lah. Dia orang ada surau dia orang masing-masing, dia orang ada aktiviti agama masing-masing lah. Terutamanya Petronas lah yang paling aktif. Okay, sebab majoriti Islam di situ. Okay. Jadi ramai bila mana orang kata apa berlaku resign tu, saya pun perasan kurang lah orang datang kuliah. Tapi dengan sebab dia ada syarikat Halliburton tu duduk di tempat yang sama, jadi dia orang tu datang juga salat, tapi tak sekerap macam dulu. Sebab dia punya kerja pack. Dia punya kerja pack. Orang lain biasa naik ke laut 3 bulan, Halliburton 6. Kadang-kadang boleh 9 bulan. Tapi gaji puas hati. Boleh pergi sampai 70,000 sebulan. Bahkan ada yang 100,000 sebulan. Berbeza dengan Petronas. Petronas mungkin 45 pun mahal dah tu. Macam-macam dah boleh beli. Okay. Tapi kerana bila mana dia seronok tengok orang gaji mahal, dia nak gaji mahal. Tapi kadang-kadang dia dipandu oleh hawa nafsu. Sebab tu saya jumpa ada satu orang, dia kerja oil and gas, bagus. Gaji 45,000, dekat dengan 50,000 sebulan. Tapi hutang bulanan dia 45,000 juga. Jadi tinggal 5,000, kadang-kadang tinggal 2,000. Dia buat komitmen pun dahsyat juga. Dia seronok gaji mahal. Orang pun orang 30-an nak bagi 40. Okay. Jadi sebahagian tu yang saya kenal. Akhirnya lama saya kuliah kurang sampai masuk bulan Ramadan ganti tahun, tiba-tiba geng-geng Halliburton ni dia masuklah kuliah saya. Lepas tu sembang sebab ada kafe. Dia kata, "Ustaz, lepas pada tukar ke Halliburton ni nak mari semayang jemaah ni payah sikit. Kalau dulu dengan Petronas, bos dia orang Islam. Dia memang ambil kira bab ni. Yang ni Singapura, non-Muslim. Bukan peduli dengan araknya dalam kapal. Yang Petronas dia jaga dalam bab ni. Taklah semua, tapi kebanyakannya jaga. Kalau yang base di Sarawak mungkin tak jaga sangat lah. Tapi yang base di Terengganu, di Tok Bali, Kelantan apa semua ni, dia jaga. Dia ambil kira bab salat apa semua ni. Jadi dia macam mengadu lah. Saya kata bukan gaji mahal ke? Memang gaji mahal tak? Tapi semayang qada semacam. Saya rasa risau. Sebab dia kata dia balik rumah, isteri meragam. Itu kesan-kesan dia. Anak
terlibat dengan benda-benda yang dia tak sangka, sebab dia naik ke laut lama. Dia tak tahu apa jadi di darat ni. Sebab orang yang kerja di rig ni ataupun di platform ni, dia orang bukan ada capaian internet macam atas darat ni, walaupun ada tapi dia tak kuat. Jadi ada sebahagiannya rasa menyesal, rasa macam kalau dulu adalah pengisian kuliah, sebab yang Petronas ni dia akan ada ustaz yang pergi kuliah di sana. Cuma saya tak pernah naik lah, sebab yang tu dia ada qualification lain. Ustaz yang nak pergi naik atas platform ni kena terjun laut juga, latihan terjun laut juga. Jadi saya tak minat main terjun laut ni. Kita tak ambil lah yang tu. Cuma yang tu bayar mahal lagi. Tapi nak katanya dia ada program agama di sana. Yang non-Muslim ni tak ada. Dia kata dia tengok chopper ni helikopter yang kecil tu. Dia bukan helikopter tapi helikopter yang kecil sikit. Bawa beberapa orang perempuan daripada darat pergi ke platform di tengah laut. Tuan-tuan, bawa perempuan ni nak buat apa? Nak suruh salat hajat. Bawa perempuan, tuan-tuan tahulah bawa perempuan apa dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi dia rasa macam lemah perut, walaupun gajinya 70 sekali lipat daripada syarikat yang lama. Sebab tu saya kata pada dia, sepatutnya waktu sebelum pilih tu, inilah yang kita kena buat dulu, istikharah dulu, minta pada Tuhan. Sebab bertambahnya gaji tidak bertambah kesenangan dan ketenangan hati. Kadang-kadang bertambah gaji berkurang kesenangan hati. Semakin sempit ruang untuk beribadah, semakin susah. Tu belum cerita lagi yang kena hantar sampai kepada Turkmenistan apa semua ni, negara-negara yang third class, negara Islam tapi dia orang third class. Ada satu syarikat tu dia buat joint venture dengan Turkmen ni negara Islam lah. Tuan-tuan tengok Turkmenistan yang presiden dia Turkmen Bashi nama dia. Dia orang declare dia orang Islam. Dia orang ni bekas negara jajahan Soviet Union. Jadi bila mana negara Soviet ni, bekas Soviet, dia orang punya Islam tak kuat. Ada seorang tu dia pergi setahun, dia patah balik Malaysia. Jumpa dengan saya sebelum saya pindah ke Perlis, beberapa minggu sebelum saya pindah ke Perlis. Dia kata, tak nak pergi dah Ustaz. Orang di Turkmen ni, walaupun duit banyak, gaji mahal, dia orang ni salat hanya seminggu sekali je, Jumaat. Minum arak normal. Nak pergi salat, dia ada satu masjid besar di Turkmen ni, nama bandar dia Ashgabat. Ashgabat tu nama ibu negara dia. Ada satu masjid besar nama dia Turkmen Bashi Mosque. Masjid ni buka untuk hari Jumaat je. Masjid tu menelan kos 1.2 bilion USD. Cantik masjid tu. Tapi masjid atas nama pelancongan, bukan masjid yang dibina kerana nak menghidupkan sunnah Nabi, bukan. Jadi dia rasa lemah perut sebab Quran tak begitu terbuka di sana. Walaupun gaji mahal, tapi kita boleh tengok itu orang yang ada iman lah. Maknanya ada sekelumit iman lah hati dia, sehingga dia pilih untuk dia kekal di Malaysia, tak nak pergi di sana. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, nak buat apa-apa ni menangkan agama dulu. Menangkan agama dulu. Hatta pada bab pemilihan jodoh, biasanya orang keliru ialah bab kerja. Bab kerja orang keliru. Tapi kalau orang tu dia boleh letak agama dia sebagai benda yang paling utama, orang ni telah mengambil pilihan yang sangat baik dalam hidup dia. Sangat-sangat baik. Dia pilih tempat yang banyak aktiviti agama, mudah. Contoh kita, negara Malaysia ni umumnya mudah lah. Seluruh negeri mudah untuk kita salat. Tak ada larangan apa-apa pun. Tak ada kena ambil pas apa, nak kena salat apa semua, tak ada. Tak dihalang. Kalau kerja pejabat pun ada certain case, tapi kebanyakannya diberi tolak ansur. Boleh salat apa semua, tak ada masalah. Lepas tu dalam negara Malaysia ni ada pula certain tempat tu yang lebih minat pada sunnah Nabi. Ada orang dihantar kerja situ. Kalau dia pertama kali mungkin dia akan rasa lain macam, tapi kalau dia faham dan dia belajar sunnah Nabi, dia akan rasa sayang pada negeri itu. Dia akan rasa macam inilah yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi. Macam saya sendiri, saya sebut bagi diri saya sendiri, kedatangan saya ke Perlis bukan saya nak jawatan dengan grade tinggi pun. Saya nak macam mana yang dalam hadis cerita Nabi salat jemaah macam tu lah. Dan saya tengok di Malaysia ni, di sinilah yang ada. Sebab tu saya tak mengambil kisah sangat pasal kerja-kerja ni. Yang penting kita nak yang tu. Dan ada orang-orang lain yang muhajir yang datang ke Perlis ni dengan niat yang sama. Saya jumpa sebahagian orang tinggal kerja dia gaji sedap.
Saya jumpa ada dekat rumah saya, ada beberapa masjid yang saya pergi salat Jumaat selalu. Ada satu orang daripada Penang tinggal kerja, sewa rumah. Orang tua, bukan orang muda 30-an, orang yang dah usia 40 ke 50. Kerana saya tanya dia kenapa? Sebab saya nak ikut salat macam mana yang Nabi salat dengan para sahabat dulu. Alasan tu saja. Dan saya tengok dia dapat apa yang dia nak. Dia lazimi. Kadang-kadang rasa malu jugalah sebab dia bukan orang belajar agama. Sebab kadang-kadang kita sembang dengan kawan-kawan yang belajar agama ni, belajar sekali dengan kita. Tahu yang sunnah Nabi buat macam ni, tapi bila mana dapat posting gaji mahal, pergi juga. Sebab di sana kita yang kenal sunnah terpaksa bermuka-muka dengan orang yang tak faham sunnah. Hakikatnya bukan mudah. Sebab saya dah pernah berada di tempat itu dulu. Jadi saya rasa macam, kalau aku bertahan 2-3 tahun lagi, kalau mati dalam 2-3 tahun tu, balik nak jawab depan Tuhan, nak jawab apa? Nabi kata jangan buat, kita kata boleh buat. Belum diputuskan syurga dan neraka, duk tunggu di padang mahsyar tu pun Nabi dah halau dah. Nabi dah halau dah pun. Kita bila mana kita faham benda ni, kita akan nampak kacamata sebenar yang perlu ada pada seorang Muslim ialah melihat di manakah ketulinan agama yang paling terbaik. Rezeki Tuhan akan beri. Sebab tu jangan risau. Sebab tu hadis kursi ni bukan hadis yang datang daripada lidah Nabi, tapi hadis kursi maknanya Allah Ta'ala yang berfirman. Bila mana Allah Ta'ala kata, ya bena Adam, khalaqtuka lil ibadah, wahai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah kepadaku. Wala takhafanna min dhiqir rizq, jangan kamu takut dengan sempitnya rezeki, kerana perbendaharaan aku banyak. Aku cipta kamu untuk ibadah. Sebab tu orang beriman, dia akan faham benda ni dan dia akan dapat rasai benda ni. Sebab tu tuan-tuan tengok, kepuasan yang besar bagi para ulama dulu ialah dapat melihat sunnah itu ditegakkan. Ni bukan cerita nak cari balas dengan orang. Saya nak sebutnya ialah orang yang belajar, yang faham, dia akan nampak inilah tujuan utama kita, memburu kebaikan-kebaikan yang utama. Dan kita sendiri pun bila mana kita pergi tempat lain, kita pun lazimi masjid tempat lain. Sebab tu saya selalu sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau pergi musafir mana-mana, jangan jadi orang yang anti nak salat di masjid negeri lain. Salat, masuk dengan jemaah di sana. Kita tak prejudis, kita salat. Subuh pun kita salat. Cuma yang dia buat macam pelik sikit, kita tak buat. Dan kita tak kata ni apa hal ni pelik. Tak payah cari pasal dengan orang. Salat aja. Salat seperti biasa, jangan buat apa-apa. Tunjukkan, okey, yang sunnah Nabi buat macam ni. Tak payah cakap apa-apa pun, just masuk. Sebab kadar mereka, dia orang tahu banyak tu. Kadar kita tahu lebih sikit. Tapi Nabi larang untuk kita menjadi sebab kepada permusuhan. Buat macam biasa. Buat macam biasa saja. Jadi nak sebut pada kita, hati yang betul-betul mengenali benda ni, dia akan tengok. Sebab saya tengoklah dalam hadis Nabi ni, Nabi tunjukkan pada kita satu contoh dalam bab pemilihan. Ni saya nak sebut sikit. Nabi bila mana Nabi sempit dakwah di Mekah, Nabi minta pada Tuhan, ya Allah, tunjukkanlah pada aku tempat dakwah lain. Mekah ni kelam, tak dapat apa. Banyak kali Nabi doa, dalam sirah Ibn Hisham sebut benda ni. Sehinggalah Nabi ni bermimpi. Sebab tu mungkin para ulama sebut antara sebab istikharah ni dia dijawab dengan mimpi, mungkin kerana hadis ni juga. Nabi mimpi satu tempat penuh dengan ladang kurma dan bukit-bukit yang batuan dia tu berwarna hitam. Ini ialah ciri geografi di Madinah dan juga di Taif dan juga di Riyadh sebahagiannya, di Yamamah. Cuma Nabi blind, tak tahu tempat mana. Sebab banyak juga tempat di Hijaz yang sifat dia macam tu. Sehinggalah datang kabilah daripada Yathrib, daripada Madinah, menawarkan Islam. Dia orang nak Islam. Nabi promote Islam, Nabi buat perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah yang kedua, dan akhirnya Nabi diundang ke Madinah dan Nabi melihat inilah tempat dakwah yang dijawab oleh Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan tengok, lepas 10 tahun Nabi berada di Madinah, dalam masa yang sama Nabi berusaha untuk membuka kota Mekah. Nabi boleh buka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, dihancurkan semua berhala, tapi Nabi tetap pilih untuk patah balik ke Madinah, walaupun Nabi sangat mencintai bumi Mekah tu. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad dia sebut, saya ada baca bab ni, Ibn Qayyim kata, bila mana kita berhijrah di mana-mana tempat atas muka bumi,
tempat yang kita hijrah tu menyebabkan agama kita lebih baik daripada sebelum tu, kekal di situ, jangan lari. Kalau kita duduk di negeri ni, pengetahuan agama kita lebih baik daripada kita duduk di negeri lain. Pengetahuan agama kita lebih tulen, pengamalan agama kita lebih dekat pada sunnah, kekal di situ, walaupun ia tidak menjanjikan kemewahan. Sebab apa? Nak balik pada hari Nabi itulah, fadhfar bidzatid din, menangkanlah agama di mana-mana pun. Termasuk juga dalam memilih pasangan. Tak cantik tak apa, tapi dia mendorong kita kepada kebaikan. Sebab kecantikan itu hanya sementara saja. Nanti bila dah tua sama-sama huduh pun dua-dua. Cuma nak sebutnya lah, umumnya macam tu lah. Tak kata pasal apa-apa, sebut je. Cuma nak kata kalau kita ukur kerana kerana kecantikan, ukuran itu sangat-sangat tak padan lah. Orang yang melihat ada benda yang lebih utama untuk diutamakan, iaitu kebahagiaan akhirat, dia akan nampak apa yang ada di dunia sementara je. Segala apa yang ada di dunia bersifat sementara. Yang pastinya kita kena betul-betul bertawakal kepada Allah. Kalau kita betul tawakal pada Allah Ta'ala tidak akan menjadikan kita ni kelaparan. Tuan-tuan yakin yang tu. Dia tak janji kita kaya, tapi kita tak lapar. Keturunan kita tidak akan terbiar kalau kita saleh. Sebab tu benda ni penting. Nak buat apa-apa pun istikharah lah. Nak kerja mana, kita kena ajar. Macam mana kita ajar anak kita baca Quran. Anak-anak kecil ni yang dah reti semayang apa semua 7, 8 tahun, 10 tahun ni, kita kena ajar doa istikharah ni daripada kecil kena ajar. Sebab Jabir kata Nabi ajar kepada kami doa ni macam mana diajarnya Quran. Maknanya penting. Kalau kita terlepas pandang, lepas pada ni kena bagi tahu balik. Hatta kita sendiri pun kena usaha. Sebab tu para ulama kata paling simple pun tak reti, tak ingat sangat doa ni sebab doa ni panjang. Kita pula bukan orang Arab. Berdoa dalam bahasa kita, ya Allah berilah aku pilihan yang benar dalam bab ni. Pilihan yang baik untuk agama aku. Paling kurang. Maknanya kalau tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan tengok nak beli kasut ke apa, ya Allah jadikanlah aku pilih kasut ni kasut yang paling baik untuk agama. Dengan kasut tu tuan-tuan banyak sampai masjid. Dia ada kadang-kadang kasut tu banyak sampai tempat mengarut. Nak beli, sebab tu penting benda ni. Ada orang nak beli kereta. Saya nak beli kereta ni sebab anak makin ramai nanti nak bawa berjalan, payah. Jadi nak beli kereta besar. Tak apa, tak salah. Tapi berjalan itu pada tempat yang baik. Maknanya kereta-kereta yang dimiliki, kenderaan-kenderaan yang dimiliki, semuanya pernah sampai di rumah Allah. Itu yang paling terbaik. Nak buat apa-apa pun. Okay, kita beri ruang azan dulu.
apa yang kita boleh simpulkan daripada doa Jabir ni, selain daripada kesimpulannya ilmu Allah itu sempurna, satu lagi kita boleh lihat daripada doa ni betapa lemahnya kita dalam memilih sesuatu. Jadi sebab tu para ulama cuba untuk menunjukkan pada kita macam mana Nabi dia memilih. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia tulis kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad ni antara kitab terakhir yang dia tulis sebelum dia wafat. Dalam kitab tu dia cuba untuk paparkan pada kita Nabi bila mana berhadapan dengan apa-apa pilihan, apa Nabi pilih. Tuan-tuan kalau boleh nak baca buku ni, nak cari beli yang terjemahan ke, tuan-tuan boleh baca. Dalam tu kita boleh tengok, sebab kitab Zadul Ma'ad ni dia bukan hanya berkaitan dengan sirah semata-mata. Dalam tu juga dia ada fiqh, dalam tu juga dia ada bab berkaitan dengan tazkiyah, penyucian jiwa. Dalam tu juga kitab yang berkaitan dengan bagaimana mencari pedoman daripada sirah Nabi keseluruhannya. Sebab macam-macam mana pun kita kena tengok macam mana cara Nabi memilih. Sebab itulah panduan yang paling terbaik dalam memilih. Sebab ilmu Allah Azza wa Jal diturunkan yang paling banyaknya ialah pada diri Nabi. Dalam kalangan umat kita ni, Nabi lah yang paling banyak memiliki ilmu Allah. Dan kita ni sudah pasti mendapat bahagian yang sangat-sangat sikit daripada ilmu Allah Ta'ala tu. Okay. Jadi secara umumnya kita boleh tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia cuba untuk mengatakan tidak ada ruang untuk kita mengurangkan ilmu Allah Ta'ala seperti mana yang dilakukan oleh Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan kelompok-kelompok lain yang cuba untuk meletakkan bab berkaitan dengan qada dan qadar ini Allah Ta'ala tak masuk campur. Sebab ada kelompok contoh macam Murji'ah apa semua ni, mereka cuba untuk membuang ruang-ruang itu. Nak kata bahawasanya kita ni hanya mengambil pilihan daripada sebab kita pilih, bukan sebab Allah Ta'ala yang jalankan pilihan tu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman segala apa yang berlaku ni ialah ketentuan Allah Azza wa Jal berdasarkan hukum sunnatullah yang telah ditetapkan pada satu-satu benda tu. Contoh kita pilih untuk malah, maka apa akibat yang akan diterima daripada malah tu? Banyak benda tak tahu, banyak benda tertinggal pada orang. Jarang-jarang saja orang yang malah ni dia cerdik lebih pada orang. Jarang-jarang saja orang yang malah ni dia berjaya lebih pada orang. Sebab sunatullahnya orang yang malah dia akan tertinggal banyak. Seperti mana orang yang rajin. Orang yang rajin dia akan dapat itu, akan dapat ini. Tapi boleh jadi juga orang yang rajin, walaupun nampak dia rajin tapi dia tak tahu banyak benda. Boleh jadi juga. Cuma nak sebutnya lah Allah Ta'ala menyediakan. Kamu pilih yang ni, ini laluan dia. Ini yang akan terjadi pada kamu. Kamu pilih yang ni, ini yang akan terjadi pada kamu. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya berdamailah dengan Allah Azza wa Jal dengan sentiasa memohon petunjuk daripadanya dalam semua benda dalam hidup kita, sebagai tanda kita mengikrarkan sempurnanya Allah Azza wa Jal pada ilmunya. Jadi untuk kali yang akan datang kita akan baca lagi pada muka surat 447 tu, iaitu syarah yang lebih panjang lagi. Sebab malam ni saya nak sebut secara umum saja doa istikharah tu. Kita akan sambung pada 447 pada kuliah yang akan datang, masih lagi pada sifat yang ke-11 ni, iaitu sifat ilmu Allah Azza wa Jal. Setakat tu saja kita berpada pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.